ustaz, ustazah, pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diizinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu. Dipilihnya kita untuk berada dalam majlis ini. Kalau Allah tak pilih kita, mungkin kita berada di majlis-majlis yang lain. Dan tidak semestinya majlis mengingati Allah. Tidak semestinya kita membicarakan sesuatu yang paling mustahak untuk kita ketahui, iaitu pencipta kita yang menjadikan kita, yang menghidupkan kita dan mematikan kita dan menentukan apa yang patut kita ketahui, apa yang patut kita adakan, apa yang patut tak ada pada kita, semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia yang kita bicarakan tu, iaitu pencipta kita yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling sempurna. Tak ada yang lebih menyempurna lagi, daripada apa yang menjadi kita ni. Tak ada yang lebih sempurna, lebih elok lagi daripada Allah SWT, daripada Tuhan yang menjadikan kita, yang menghidupkan kita, yang menentukan nasib kita, yang dalam genggamannya lah kita ini sentiasa berada. Disebut Allahus Samad, Allah tempat pergantungan kita. Baik, untuk malam ini tanpa banyak bicara, kita sambung pengajian kita. Iaitu tajuk kita pada malam ini iaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang keempat. Sifat yang keempat. Lastnya kita baca tu bulan 8. 26 hari bulan bukan 26. 20 bulan 8 20 bulan 8 tahun 24. Bulan 9 kita Maulidur Rasul. Tak ada buat kitab. Bulan 10 ini bulan 10. Jadi tajuknya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Artinya kita tak sama dengan benda-benda yang lain daripada Allah Ta'ala. Apa saja lain daripada Allah Ta'ala itu yang baru. Itu alam, itu makhluk. Mungkin atau mungkinat kalau banyak. Kalau satu mungkin, kalau banyak mungkinat. Selain daripada Allah Ta'ala. Kerana semua itu dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan alam. Alam ni baru. Dulu tak ada, sekarang ada. Mungkin boleh ada, boleh tak ada. Cuma kalau satu, kalau banyak mungkinat. Makhluk ciptaan, apa saja Allah yang menjadikannya. Kita dah belajar ilmu tauhid. Apa saja yang selain dari Allah, dia yang menjadikannya. Jadi panggil makhluk ciptaan. Jadi untuk malam ini kita bicara bahawa Allah tu tak sama, berlainan dengan segala benda yang baru. Segala makhluk alam ni. Apa sajalah sebut je apa ni. Matahari, itu bukan Tuhan. Bulan bukan Tuhan, itu alam itu, ya. Bintang, alam. Pokok, alam. Manusia, alam. Malaikat, alam. Jin, alam. Iblis, alam. Ikan, alam. Burung, alam. Serangga, alam. Kuman-kuman, semua alam. Dia tak sama dengan apa saja yang lain daripada dirinya. Itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Lain dari Allah semua baru. Apa arti baru? Dulu tak ada, sekarang ada. Itu namanya baru. Ya. Dulu tak ada, sekarang ni ada. Dulu kita tak ada, sekarang ni ada. Itu baru lah tu. Matahari tu awal-awalnya tak ada. Allah saja ada. Lalu Allah cipta matahari. Baru ada. Walaupun dia lama dah. Berjuta-juta tahun dah. Barangkali saya pun tak tahu berapa lama.
Lama ada matahari itu dicipta oleh Allah Ta'ala, tapi dia asalnya tak ada. Bila Allah tu tak pernah tak ada aja. Tak pernah tak ada. Jadi Allah satu-satunya ada, Allah aja, yang lain semua tak ada. Apa itu Allah cipta alam ni. Allah cipta matahari, Allah cipta bulan, Allah cipta laut, Allah cipta gunung, Allah cipta manusia, Allah cipta malaikat, Allah cipta jin dan sebagainya. Baru ada. Jadi dia sebab tu dia tak sama dengan segala yang baru. Apa yang tak sama tu? Segala-galanya. Zatnya tak sama. Apa tu zat? Zat tu bukannya zat protein, vitamin, karbohidrat. Itu zat makan. Zat tu diri Allah tu. Tak sama dengan diri yang lain daripada Allah Ta'ala. Bentuknya tak sama. Apa pun tak sama. Begitu sifatnya. Nama boleh sama. Sifat nama boleh sama. Allah menampak, Allah memandang, kita pun memandang, tapi hakikatnya tak sama. Allah mendengar, kita pun mendengar, hakikatnya tak sama. Nama boleh sama ya. Allah melihat, kita pun melihat. Sama nama aja, tapi yang sebenarnya tak sama. Itu sifatnya tak sama ya. Allah hidup, kita pun hidup, tapi tak sama. Allah hidup tak perlu kepada nyawa. Kita hidup nak nyawa. Nyawa tu Allah cipta bagi pada manusia, maka hiduplah manusia. Begitu juga yang lain-lain tu. Tak sama ya. Apa saja yang menyampai Allah itu bukan Allah. Apa saja yang boleh kita tengok itu bukan Allah. Apa saja yang boleh kita dengar itu bukan Allah. Apa saja yang boleh kita pegang itu bukan Allah. Kerana dia berbeza, berlainan dengan segala yang lain daripadanya. Itu kena mukhalafatul hawadis. Begitu ke perbuatan Allah dengan perbuatan kita. Kita pun pandai juga berbuat, tapi perbuatan kita tak sama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala itu sempurna. Tak ada kecacatan, tak ada kekurangan. Tengok matahari gitu. Ada warna cacat, ada warna kurang, ada warna lambat, ada warna tak keluar cahaya. Tak ada ya. Itu ciptaan Allah Ta'ala. Sempurna. Kerana yang mencipta itu ialah yang paling sempurna. Jadi ciptaannya pun sempurna. Ciptaan manusia macam-macam. Ada apa kan? Ada kekurangannya. Baca senang. Sama ada pada zatnya, pada dirinya, atau pada sifatnya. Sifat Allah tu. Nama boleh sama. Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat. Allah hidup, kita hidup. Allah berkuasa, kita pun berkuasa. Allah tu menentukan, kita pun menentukan juga. Allah berkata-kata, kita pun berkata-kata. Tapi nama je sama, hakikatnya tak sama ya. Itu sifatnya. Atau pada perbuatannya. Tak sama perbuatan Allah dengan perbuatan kita. Tak sama perbuatan Allah dengan perbuatan saintis-saintis. Tak sama perbuatan Allah dengan perbuatan pencipta-pencipta yang lain. Nama boleh serapa. Ya. Allah menjadikannya, manusia menjadikannya, tapi tak sama. Ada dengan perbuatannya. Dan sama ada yang baru. Yang baru tu yang baru ada. Ciptaan baru. Yang baru, yang telah ada, atau yang belum ada. Belum ada, tapi tak sama. Contoh, tokoh yang boleh terbang. Berapa lama dah manusia hari ini nak mencipta tokoh yang boleh terbang, tapi tak berjaya. Kalau sekarang ni belum berjaya lagi. Tapi mungkin berjaya akan datang. Kalau dengan izin Allah berjaya tu. Maka hakikatnya ibarat tu seperti ya. Ibarat seperti daripada menafikan Tuhan berserupa dengan yang baru. Apa saja pun tak boleh diserupakan Allah dengan apa saja yang baru. Yang baru lain daripada Allah, semua baru namanya.
Tak serupa. Allah tak serupa dengan matahari, tak serupa dengan bulan, tak serupa dengan laut, tak serupa dengan gunung, tak serupa dengan bintang, tak serupa dengan manusia, tak serupa dengan malaikat. Sebut je apa saja. Tak serupa dengan ular, tak serupa dengan rimau, tak serupa dengan gajah, tak serupa dengan royan, tak serupa dengan manggis, tak serupa dengan anggur dan sebagainya. Tak sama ya. Apa saja. Ya. Tuhan menafikan Tuhan berserupa dengan yang baru pada zatnya, pada diri yang baru tu. Tak sama dengan diri Allah Taala. Atau pada sifatnya. Sifat yang baru dengan sifat yang sifat Allah tak sama. Ya, nama boleh sama, tapi hakikatnya tak sama ya. Atau perbuatannya. Perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk tak sama. Nah, ada pun bersalahan Tuhan dengan yang baru pada zatnya, pada diri Allah tu tak sama dengan yang baru. Apa dia bezanya? Iaitu sesungguhnya zat Tuhan bukan ia jirim. Jirim tu artinya benda. Allah tu bukan benda. Jirim ni ada dua jenis. Satu jirim berjisim, lagi satu jirim tidak berjisim. Selain Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala berjirim bermukan, yang berjisim bermukan. Dia tak ada jirim. Bukan benda macam benda yang lain. Itu Allah tu tak ada jirim ya. Jirim tu ada dua jenis. Dah saya khabar tadi. Yang pertama jirim berjisim, macam botol ni berjisim. Nampak tuan-tuan, boleh pegang. Ada air dalamnya, bulat betul, ada penutupnya. Itu jirim yang berjisim, ada tubuh. Lagi satu jirim yang tidak berjisim. Contoh udara. Udara tu ada ke tak tuan-tuan dan puan-puan? Ada ke tak ada udara? Mana? Tunjuk. Itu jirim yang tidak berjisim. Cahaya. Cahaya tu ada ke tak ada? Cuba tunjuk mana cahaya. Ini bukan cahaya. Ini bal. Ini tempat terbitnya cahaya. Tapi cahaya kita tak tahu. Itu jirim yang tidak berjisim. Gas, apa itu juga. Jirim yang tidak berjisim. Dia ada. Mana tahu? Tercium baunya. Tak percaya dia keluar gas sekarang. Pengor tak baunya. Tapi tak mana tak tahu. Mana apa yang tak tahu. Itu jirim yang tidak berjisim. Yang berjisim yang bertubuh. Bangku tu berjisim. Meja tu berjisim. Botol ni berjisim. Buku yang saya pegang ni berjisim. Mikrofon ni berjisim. Ada bentuknya. Ada tubuhnya. Allah tak ada. Jirim pun bukan, jisim pun bukan. Ya. Tuhan tu bukan dia jirim dan bukan dia arat, bukan pula sifat jirim, tak ada. Dan tiada sekali-kali zatnya berdarah. Allah tu tak ada darah, berdaging, bertulang, dan bukan jenis leburan. Bukan pula dilebur kata jadi apa? Jadi beku dia, bukan. Bukan macam emas, bukan macam besi, bukan macam temaga boleh dileburkan. Allah bukan jenis itu, bukan jenis leburan. Jadi kalau orang Hindu tu nyembah patung, itu leburan. Jadi kena patung tu daripada temaga ke daripada emas ke apa ke, itu leburan. Allah bukan begitu ya. Allah bukan jenis leburan. Jenis apa? Tumbuh pun tak ada, tumbuh-tumbuhan. Allah bukan jenis tumbuh-tumbuhan, sebab jangan nyembah pokok. Jangan nyembah pokok besar. Jangan nyembah daun. Jangan nyembah buah-buahan dan sebagainya. Kerana dia bukan jenis tumbuh-tumbuhan. Dan tiada ia di dalam pihak. Allah tu bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di atas, bukan di bawah. Tapi ada. Ada tapi kita tak boleh buktikan. Ada Allah tu tapi kita tak tahu di mana. Bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan berpihak. Yang berpihak selain Allah. Tidak berpihak ya. Tiada ia di dalam tempat. Allah tak perlu tempat. Tempat Allah cipta. Itu kita ni di kanan ada, di kiri ada, di belakang ada, di atas ada, di bawah ada. Macam sekarang ni. Tuan-tuan di hadapan saya. Saya pun di hadapan tuan-tuan.
Yang duduk belakang tu dia belakang. Di belakang tuan-tuan. Berbaring kita ni. Tapi Tuhan tak ada macam tu. Dia tak ada tempat. Tempat tu ciptaan Allah Ta'ala. Untuk selain daripada Allah Ta'ala. Untuk makhluk. Tiada ia di dalam tempat. Tiada ia di dalam masa. Allah tu bukan ada masa tertentu. Kita ada masanya. Sekarang ni masa kita. Sebelum ini masa siapa? Masa apa? Frank Suttonham. Masa apa? Mekat Tarawih. Masa Hang Tuah. Sebelum itu masa apa? Masa Alfonso di Albuquerque. Sebelum itu mantap, itu masa itu manusia-manusia. Selain Allah Ta'ala ada masa. Ada waktu dia. Allah tak ada masa. Sentiasa ada, tak pernah tak ada. Dan tidak dia dalam masa. Bersalahan Tuhan dengan yang baru pada sifatnya. Sifatnya berbeza. Nama boleh serupa tapi hakikatnya tak sama. Beza. Pada sifatnya. Iaitu sesungguhnya sifat Allah Ta'ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baru. Kerana sifat Tuhan itu qadim. Apa itu qadim? Tak ada permulaan. Macam ilmu Allah. Kita ada ilmu. Siapa lah sifat kita sifat Allah? Ada ilmu. Allah pun ada ilmu. Tapi kita mula-mula tak tahu. Lahir-lahir je apa tahu. Boleh bercakap? Cakap pun tak tahu. Boleh membaca? Membaca pun tak tahu. Boleh kenal? Kenal pun tak kenal. Tapi Allah bukan mula-mula tak tahu, lepas tu baru tahu. Tak ada. Bukan mula-mula Allah tu jahil, lepas tu dia baru pandai. Sikit-sikit pandai. Kita nak apa tu? Mula-mula bercakap tak tahu, lepas tu dah pandai nyebut mak. Pandai nyebut abah. Dah pandai duduk jalan pun tak lalu. Barin aja. Itu dah boleh nerak. Itu dah boleh menyosor. Itu dah boleh merangkak. Itu dah boleh duduk. Itu dah boleh berdiri. Itu dah boleh berambat. Itu dah kuat berambat itu ke sana kemari. Itu kita ni. Dia ada peringkat-peringkat tertentu. Allah tak ada. Allah tak ada pula dulu apa tak lalu. Betul nilai baru lalu tak ada. Berbeza dengan makhluk. Makhluk macam tu. Dulu tak ada, sekarang ni baru ada. Berbeza dengan yang baru. Iaitu sesungguhnya sifat Allah Ta'ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baru. Kerana sifat Tuhan itu qadim. Qadim itu tidak ada permulaan. Ilmu Allah tu ada aja. Tak pernah Allah tu jahil. Tak pernah Allah tu tak tahu. Tahu daripada dulu sampai dulu pun tak ada. Nak sebut dulu pun tak boleh. Dulu tu tiada masa. Ini sebelum apa-apa Allah dah tahu dah. Jadi nak sebut dulu pun tak boleh. Awal-awal tak boleh. Kerana Allah tu bukan ada awal, bukan ada akhir. Tu qadim namanya. Sentiasa ilmu Allah Ta'ala. Ketika melihatnya Allah Ta'ala tu. Kita ni dulu mula-mula tak nampak. Masih budak-budak tak nampak. Lepas tu baru nampak sikit. Kerana tu baru nampak. Baru nampak semua sekali. Itu melihat. Mendengar pun macam tu juga. Mula-mula kita tak banyak tak dengar. Atau kalau dengar pun tak faham. Lepas tu lama-lama baru faham sebagainya. Pendengaran kita. Ada stage dia. Mula-mula peringkat apa tak ada. Lepas tu baru dengar sikit. Sekarang dia dah faham. Macam itulah. Allah tak ada. Sentiasa je sempurna. Daripada dulu lagi sempurnanya sampai bila-bila sempurnanya. Itu sifat Allah. Kerana sifat Tuhan itu qadim. Lagi azali. Dua-dua itu tidak ada permulaan. Qadim pun tidak ada permulaan. Azali pun tidak ada permulaan. Dan melengkap takluknya. Takluknya lengkap. Takluk tu yang apa? Yang berkaitan dengannya. Sifat lain yang berkaitan dengan sifat Allah tu. Umpamanya Allah tu memandang. Ada tak benda yang Allah nampak? Tuan-tuan dan perempuan, ada tak benda yang Allah nampak? Ada. Itu takluk tu. Allah nampak alam. Allah nampak manusia, Allah nampak matahari, Allah nampak bulan, Allah nampak jalan, Allah nampak gunung, Allah nampak laut. Itu takluk namanya. Yang lain daripada sifat dia sendiri. Allah mendengar. Ada tak benda yang Allah dengar?
Ada suara saya Allah dengar, suara tuan-tuan Allah dengar, suara perempuan Allah dengar, bunyi bising Allah dengar, bunyi berletup Allah dengar, tak berbunyi pun Allah dengar, detikan hati pun Allah dengar. Itu dia, itu namanya takluk ya. Maka sesungguhnya sifat makhluk itu bertakluk kepada setengah perkara juga. Sifat makhluk, sifat kita, nak dengar, tertakluk kepada beberapa syarat. Yang pertama, nak ada suara baru dengar. Kalau saya ngajar tak ada suara macam, dengar tak? Kalau tak ada suara saya keluar macam, langsung tak dengar. Kalau saya ngangin macam mana? Dengar ke tak? Tak dengar? Tadi ada suara baru dengar, itu takluk. Ada syarat. Ada cara-cara tertentu baru boleh dengar. Allah tak ada macam tu. Malahan bisikan hati kita tu pun Allah dengar. Padahal bukan suara hati tu. Tapi Allah tahu apa yang terkandung dalam hati kita, Allah dengar. Dan Allah faham, Allah tahu. Itu bezanya sifat kita dengan sifat Allah Taala. Jadi maknanya sesungguhnya makhluk itu bertakluk kepada setengah perkara juga. Bukan semua ya, tapi Allah semua sekali. Seperti samak. Samak tu mendengar. Kita ni dekat baru dengar. Nak ada suara baru dengar. Kemudian telinga kita nak elok tu, kita tak dengar. Ada lubang dalam telinga tu. Telinga ni ada lubang. Dalamnya ada satu kulit nipis, namanya gegendang. Baru dengar. Bila suara keluar, gegendang tu bergetar. Baru dengar. Itu apa suara ya? Itu telinga kita. Itu sebab manusia ni lagi tua, lagi kurang pendengarannya. Udah tua lagi kurang pendengaran. Lagi tua lagi kurang, lagi tua lagi kurang. Akhirnya langsung tak dengar, labang. Kenapa? Kulit yang di dalam kulit nipis yang dalam telinga tu makin lama makin tebal, makin lama makin tebal, makin lama makin tebal. Allah dah jadi macam tu. Macam-macam boleh jadi dia tebal. Menebal dia, bertambah kerah dia. Ada tak telinga tu. Itu tak ada mahu tu. Tapi Allah tak ada macam tu. Allah tak perlukan telinga. Allah mendengar bukan dengan telinga. Allah mendengar dengan sifat sama. Faham ke ni? Allah melihat bukan pakai mata. Kita melihat dengan mata. Nak ada kanta pada mata tu. Kanta tu biji matanya hitam, namanya kanta. Kemudian yang ada seraput, kalau ada seraput tak nampak dah. Itu yang banyak pergi ke hospital berbuang seraput tu, supaya dia nampak. Tapi Allah tak perlu itu. Allah tak perlu mata. Allah melihat dengan sifat basar, bukan dengan mata. Allah hidup bukan dengan nyawa. Allah tak perlu ke nyawa. Nyawa tu Allah cipta bagi pada manusia, hiduplah manusia. Allah ciptakan nyawa bagi kepada binatang, hiduplah binatang. Allah cipta nyawa bagi kepada ikan, hiduplah ikan. Allah cipta nyawa bagi kepada pokok, hiduplah pokok. Allah cipta nyawa bagi kepada malaikat, hiduplah malaikat. Okay. Kita nak ada nyawa. Sebab kita akhirnya mati. Yang tak mati siapa? Tuan-tuan dan puan, yang tak mati siapa? Allah sahaja. Lain pun mati. Akhirnya malaikat maut pun mati. Dan malaikat maut apa kerja kan? Nyabut nyawa orang. Akhirnya dia pun mati juga ya. Itu dia. Itu biasanya. Itu mukhalafatul ta'ala lil hawadith. Berbeza antara sesuatu yang baru tu. Apa juga bendanya, mesti ada berlainan ya. Dengan apa saja yang baru. Tuhan itu qadim. Apa sifat kita, sifat Tuhan itu qadim. Lagi azali. Dan melengkapi takluknya. Itu Allah, sifat Allah tu melengkapi takluknya. Maka sesungguhnya sifat makhluk itu bertakluk kepada setengah perkara juga. Bukan semua. Seperti sama Tuhan bertakluk ia kepada segala yang mawjudat, segala benda yang ada tu Allah dengar belaka. Nak ada, kalau tak ada tak dengar lah. Ini benda tu ada, Allah dengar belaka. Itu mawjudat. Dan sama yang baru bertakluk kepada ia dengan setengah juga. Itu sama kita ni, pendengaran kita tertakluk kepada telinga kita, tertakluk kepada
suara tertaluk kepada gegendang yang ada dalam telinga tu dan sebagainya. Banyak. Ya. Kalau jauh tak dengar. Nah, orang luar daripada kampung ni kita tak dengar. Orang di kampung pun tak dengar. Kawasan-kawasan kampung tak dengar lagi. Tapi Allah dengar belaka. Ya. Orang di Amerika tu Allah dengar. Orang di Australia Allah dengar. Orang di Afrika Allah dengar. Orang di Eropah Allah dengar. Orang di Kutub Utara pun Allah dengar. Semua Allah dengar. Tak terhad pendengaran Allah Taala tu. Kita kalau dekat baru dengar, ada suara baru dengar. Dan tak elok telinga baru dengar. Kalau telinga tak elok tak dengar juga. Jadi bukan semua ya. Itu tak pendengaran kita berbanding dengan pendengaran Allah Taala. Ya. Taluk ia kepada segala yang maujudat dan sama yang baru bertaluk ia kepada setengah juga, iaitu pada suara. Taluk pada suara. Saya ngajar ni ada suara baru dengar. Kerja tak dengar pun. Demikianlah pada sifat-sifat yang lain. Tiada serupa dengan sifat Tuhan. Tak sama dengan sifat Tuhan. Ya? Ada beza. Tiada serupa dengan sifat Tuhan. Okay apa? Kerana memberi bekas. Tiada serupa dengan dia. Dengan perbuatan mana kita tadi. Tidak serupa dengan sifat Tuhan. Bersalahan Tuhan dengan yang baru pada perbuatannya. Apa bezanya antara perbuatan Allah dengan perbuatan yang baru-baru? Perbuatan manusia. Perbuatan komputer, perbuatan apa lah. Ada beza ya? Apa bezanya? Bersalahan Tuhan dengan yang baru pada perbuatannya, iaitu sesungguhnya perbuatan Tuhan tiada bersamaan dengan perbuatan yang baru. Kerana perbuatan Tuhan memberi bekas. Apa yang Allah buat semua memberi bekas. Datang kekesan. Memberi bekas itu ada kesan. Bersalahan dengan perbuatan yang baru. Perbuatan manusia tak ada memberi bekas. Ubat bukan tentu membaikkan penyakit. Entokar tu bukan tentu elok sampai bila-bila. Kadang-kadang kejap je elok ya. Udah rosak. Begitu juga apa saja ciptaan manusia. Macam-macam ada kepincangannya, macam-macam ada kekurangannya. Tapi perbuatan Tuhan sentiasa sempurna saja. Kerana perbuatan Tuhan memberi bekas bersalahan dengan perbuatan yang baru. Dan perbuatan Tuhan tiada berkandak kepada wasitah, tanda alat. Tanda perkakas. Apa saja. Tak perlu kepada alat, tak perlu kepada perkakas. Tiada wasitah. Wasitah itu perantaraan. Perantaraan perkakas tak payah. Dan kepada taulan tak payah pembantu. Tuhan tak payah ada pembantu dia. Nak menjadi ke Malaysia tak payah pembantu. Dia sendiri buat. Nanti kita akan baca qiyamuhu ta'ala binafsih. Tadi belum lagi ni. Baru cerita mukhalafatul hawadith. Bila sama qiyamuhu ta'ala binafsih, masuk bab tu ya. Dia tak perlu kepada taulan, tak perlu kepada penolong, tak perlu kepada pembantu. Tiada mengambil faedah pada perbuatan. Itu pun begitu juga. Allah tak ada apa untung ni kita semayang tadi. Allah tak ada apa untung, yang untung kita. Dan Allah tak ada mudarat. Kalau kita tak semayang, tak ada apa-apa di sisi Allah. Lantak tak semayang pun. Tak ada apa-apa di sisi Allah Taala. Tapi mudaratnya kembali kepada kita. Dan perbuatannya tidak ada yang sia-sia. Perbuatan Allah tak ada sia-sia. Apa pun yang kita banyak sia-sia, cakap banyak sia-sia, perbuatan banyak sia-sia, lagu-lagu banyak sia-sia. Sesungguhnya ada perkataan dalam Al-Quran dan hadis yang menyebut muka dan tangan Allah. Itu namanya mutasyabihat. Sebut mutasyabihat. Samar-samar. Allah ada muka, kita pun ada muka, tapi tak serupa muka Allah dengan muka kita. Hanya nama yang serupa. Sebab ulama selalunya apa? Mentakwilkan perkataan itu. Contohnya apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang atas muka bumi ini pasti akan binasa. Yang tak binasa, yang kekal ialah wajah Allah yang amat agung lagi amat mulia. Wajah. Kita ada wajah, Allah pun ada wajah. Ulama-ulama dulu-dulu mereka tak ada takwil.
Kalau Allah ada wajah, wajah tu. Tapi tak serupa dengan wajah kita. Allah tu bukan ada hidung, bukan ada mata, bukan ada telinga, bukan ada gigi, bukan ada mulut, bukan wajah macam tu. Mana rupanya? Entah, kita tak tahu. Berbeza dengan wajah kita. Tapi ada ulama-ulama yang lain mentakwilkan wajah tu. Dia bagi makna lain. Bukan wajah seperti muka, wajah seperti zat Allah Taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maknanya zat Allah Taala tu yang amat agung lagi amat mulia. Begitu ke tangan. Yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah mengatasi tangan-tangan mereka. Orang dulu zaman sahabat dulu mereka ambil ayat itu betul. Allah ada tangan ada lah. Tapi tak serupa dengan tangan yang baru ya. Dia kata tangan lah. Tapi ulama-ulama kemudian ni buat makna lain. Tangan tu betul disebut tangan juga, tapi maknanya bukan tangan. Maknanya ialah kekuasaan Allah ke atas kekuasaan yang lain-lain. Tangan tu kuasa, kerana tangan tu berkuasa. Jadi mana-mana boleh. Naik ke ulama dulu boleh, naik ke ulama kemudian tak apa ya. Itu ayat yang samar-samar. Namanya mutasyabihat. Menyebut muka dan tangan Allah, maka perkataan itu hendaklah kita iktiqadkan, ibarat diiktiqadkan sabit terutama tetap ada. Sabit secara yang layak dengan Allah Taala. Yang maha suci daripada berjisim dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baru. Bukan serupa muka kita dengan muka Allah, tak sama. Tapi Allah ada muka tapi tak sama. Macam mana entah. Tangan kita bukan serupa dengan tangan Allah. Macam mana entah, kita tak tahu. Tapi ada tangan. Kata dia ulama dulu-dulu, zaman-zaman sahabat dulu. Tapi ulama kemudian diberi makna lain. Muka tu diberi makna zat. Tangan tu diberi makna kekuasaan. Itu namanya takwil. Cakap apanya? Cakap tauhidnya takwil, beli makna yang lain, dengan makna yang lain. Ya. Jadi maha suci bersifat dengan segala sifat yang baru, maka tiada yang mengambil, yang mengetahui akan dia melainkan Allah Taala. Kita tak tahu, Allah Taala juga. Demikian inilah perjalanan i'tiqad sekalian sahabat. Sahabat duduk betul, dia percaya Allah ada tangan, ada lah. Tapi mana apa entah, tak tahu. Bukan serupa dengan tangan kita. Dengan kita ada siku, ada dari, ada kuku dan sebagainya. Bukan apa itu ya. Mana rupanya entah, mereka pun tak boleh cakap. Kerana dia laisa kami sendiri syait, tak serupa dengan mana-mana yang baru. Demikian itulah perjalanan i'tiqad sekalian sahabat dan orang-orang yang mengikut sahabat. Orang tabi'in begitu juga. Dan orang yang mengikut, bagi orang yang mengikut sahabat, itu namanya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang dinamakan ulama apa? Mutaqaddiman atau mutaqaddimun atau mutaqaddimin. Mana-mana ikut struktur ayat ya. Dia mutaqaddimin. Yang selalu di sini tulisnya mutaqaddimin. Ulama yang dulu-dulu. Yang awal-awal dulu. Tetapi ulama mutaakhirin, ulama kemudian. Ulama-ulama kemudian tu. Seperti apa? Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, itu ulama-ulama yang kemudian ya. Itu ulama yang mutaakhirin. Telah berkata, adalah perkataan yang tersebut dalam Quran dan hadis, mengatakan muka dan tangan bagi Allah Taala itu adalah yang dikehendaki dengan muka itu ialah zat. Itu muka. Wajhu rabbika, wajah Tuhan kamu. Muka itu. Tapi bukan muka yang kita faham ni. Dia itu zat Allah Taala. Itu zat. Dan yang dikehendaki dengan tangan itu adalah kudrat, kekuasaan Allah Taala. Demikian lagi tiap-tiap perkataan yang seumpamanya ditakwil. Takwil seperti diberi makna lain. Ditanggungkan dengan perkara yang munasabah pada sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala. Sifat yang tentu ada pada Allah Ta'ala. Sabit tentu ada. Maka di antara i'tiqad itu yang lebih sentosa ialah i'tiqad ulama mutaqaddimin. Ulama dulu-dulu. Ulama yang awal-awal tu mutaqaddimin. Kalau Allah kata dia ada tangan lah. Tapi tak serupa dengan tangan kita. Tak serupa dengan tangan lain-lain. Mana rupanya entah.
Kerana Allah tu sifatnya laisa kamitslihi syai'. Ya. Betul juga wajah. Bukan serupa wajah kita. Macam mana entah. Kerana wajah Allah tu ada wajah tapi tak sama. Tak ada pula ada hidung, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada apa. Bukan tu, bukan wajah jenis itu ya. Ada mana rupanya tak tahu. Tak boleh khabar. Kerana Allah tu sifatnya laisa kamitslihi syai' atau mukhallafatuhu lil hawadits. Yang kelima iaitu qiyamuhu ta'ala binafsi. Itu akan datang kita baca bulan depan lah ya. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Untuk malam ini cukup sekadar itu. Ya. Sebelum saya tutup, tuan-tuan dan puan-puan, ada siapa nak bangkang?